live kita hari ni. Okey. Kita tunggu dulu mamis kita masuk live hari ni. Baru kita start dengan tajuk kita hari ni. Agak-agaknya hari ni kita nak bersembang tentang tajuk apa pula. Kita tunggu dulu mamis masuk. Hai Haida Food Vlog. Kita wave sikit dekat mamis kat IG dan juga dekat Facebook. Hai mamis. Alright. So kita tunggu mamis masuk dulu. Okey, baru kita start tajuk live kita hari ni. Okey. Sementara tunggu tu kita wave dulu mamis dekat IG. Hai mamis yang dekat Facebook pun. Hai. Okey mamis, petang-petang macam ni, pukul 4 petang hari ni kita live. Dengan tajuk yang baru, minggu yang baru. Fresh lagi hari ni, baru hari Isnin kan, 26 hari bulan hari ni. Hai Cik Afiana, kita wave sikit. Okey mamis, suara saya dengar dengan jelas tak? Okey, so mamis yang mana work from home, okey, tengah relax-relax boleh join kita punya live hari ni. Kita nak share tips dengan mamis. Kita nak share serba sedikit ilmu yang kita tahu dengan mamis. Mamis tu boleh share dengan kita, boleh komen dekat bawah. Okey, kita tunggu dulu mamis masuk. Okey, baru kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ni. Agak-agaknya tajuk apa ni? Tajuk yang hot juga. Okey, kita nak share dengan mamis. Alright. Okey, so Assalamualaikum Malaysia dan seantero dunia. Bersama dengan saya Cik Hana dalam Gumi Today. Nikmati detik berharga Gumi. Okey, so mamis, hari ni selamat hari Isnin. Okey, kita nak bersembang tajuk baru dengan mamis hari ni, iaitu tentang sesama. Okey. So sesama, tentang sesama ni, mana mamis yang ada pengalaman handle anak sesama ni, semua pengalaman macam mana yang mamis pernah lalui sebelum ni, mamis boleh komen kat bawah, boleh share dengan kita. Alright. So hari ni mamis yang mana work from home, macam tadi Cik Ana sebut, yang mana work from home, yang baru nak berehat, boleh join live kita. Yang mana work from office, kena pergi juga office, time PKP macam ni, time genting macam ni, jangan lupa penjarakan sosial dan juga jangan lupa sanitize. Kat mana pun kita berada, sanitize tangan semua. Okey, dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Sebab kes sekarang pun makin menaik kan. Kita pun risau tengok jumlah kes semakin hari semakin banyak. Cik Hana pun risau juga, tapi nak buat macam mana, kita bekerja. So apa yang kita boleh buat adalah jaga diri kita, jaga juga orang sekeliling kita. Kita tak nak jadi orang yang menyebarkan dan juga orang yang dapat daripada sebar orang ramai. Okey, so hari ni tentang penyakit juga kita nak bersembang hari ni, tentang sesama. Selalunya kita tengok kan sesama, kita boleh nampak dari dekat fizikal saja kan. Sekarang kita nak tahu apa itu sesama kan. Selalu kita duk tengok, kita duk tahu, kita duk tengok dari segi fizikal macam hingus kat hidung dan sebagainya. So hari ni kita nak tahu dulu, kita mulakan dengan apa itu sesama. Kita nak tahu kan. Okey mamis, so mana mamis yang berpengalaman handle anak sesama, semua boleh share dengan kita. Okey, boleh share tips dengan kita juga. Okey, share tips dengan kita, share pengalaman dengan kita. Jangan risau, kita terbuka untuk baca komen mamis. Alright. So hari ni kita nak tahu kan apa itu sesama. Okey, sesama itu ialah merupakan jangkitan, jangkitan virus pada hidung dan juga tekak bayi. Hari ni kita fokus dekat bayi. Okey, apa yang menyebabkan bayi sesama kan, simptom bayi sesama, tajuk kita hari ni kan. So kita nak tahu apa itu sesama. Sesama itu merupakan jangkitan virus pada tekak dan juga hidung bayi. Okey. So, kita bercakap tentang sesama ni. Okey, bila hidung tersumbat, hidung berair, itu merupakan salah satu petanda utama yang kita akan menghidapi sesama. Okey.
Hai Mamis. Kita nak sebut ni apa? Sus. Hai Mamis Sus. Dekat IG, dekat Facebook pun hai Mamis. Okay. Alright. So, kenapa bayi ni dia senang sangat dapat penyakit? Selain semua penyakit lain pun, kenapa dia senang dapat penyakit? Kita nak tahu kan? Sebabnya sistem imun badan bayi masih lagi lemah. Okay, kita bercakap tentang bayi dari sudut bayi. Sistem imun badan bayi masih lemah. Sebab itu mereka senang terkena jangkitan. Okay, jangkitan virus seperti sesemua ni. Okay, itu merupakan salah satu sebab dia lah. Okay, so sekarang kita nak tahu simptom. Okay, simptom apa yang menyebabkan bayi ni sesemua kan. So kita nak tahu simptom-simptom dia dulu. Ada 5 simptom. Okay, ada 5 simptom utama. Yang pertama, bila hidung berair. Bila hidung berair ni, okay, bayi yang dijangkiti ni dia sering mempunyai lelehan air ataupun hingus, okay, yang keluar dari hidung. Okay, kita boleh tengok kan dari segi fizikal dia, kita boleh tengok bila ada lelehan air ataupun hingus dekat hidung bayi, itu merupakan salah satu simptom. Okay, itu merupakan hidung berair yang merupakan salah satu simptom bayi akan menghidapi selsema. Okay, so kita kena tengoklah, kita kena aware sebab sekarang pun cuaca sekejap panas, sekejap sejuk kan, hujan sekejap. So kita kena tengok faktor cuaca juga memainkan peranan penting. Kita pun kena lagi alert dengan keadaan kesihatan bayi. Yang kedua, simptom yang kedua, demam. Okay, demam ni bila suhu dia mencapai 40 darjah Celsius. Okay, 40 darjah Celsius tinggi. Okay, kebiasaan terjadi disebabkan oleh jangkitan bakteria. Jangkitan bakteria, okay. Macam sesama ni dia merupakan jangkitan virus yang hinggap, okay, yang datang dari tekak dan juga hidung bayi kan. Okay, demam ni pula merupakan simptom utama selsema. So 40 darjah Celsius ni agak tinggi. So kita kena cek suhu bayi. Bila yang pertama tadi kita dah nampak dia hidung berair, dah meleleh, dah hingus tu. Yang kedua dia demam pula. Demam pula mencapai 40 darjah Celsius tu, maksudnya agak tinggi. So kita kena tengok kat situ. Okay, bayi biasanya dia mengalami batuk, okay, batuk ataupun kahak cair. Okay, batuk ataupun kahak cair maksudnya banyak mucus dekat dalam hidung dia, dekat saluran pernafasan dia. Okay, so kita boleh tengok kat situ kalau ada simptom-simptom ni. So merupakan tu menunjukkan yang bayi ni mengalami selsema. Okey, tu yang kedua, simptom yang kedua. Okey, simptom kita yang ketiga pula, okey, untuk bayi bernafas laju. Bernafas laju. Bila bayi ni bernafas laju, kita nampak macam bila dia tidur kita boleh nampak dia bernafas laju daripada biasa. Selalunya macam kita nampak macam normal, tapi bila dia menghidapi selsema ni, dia akan bernafas dengan lebih laju daripada yang sedia kala, yang biasa. Kalau kanak-kanak pula dia akan beritahu yang dia ni susah nak bernafas, dia sukar nak bernafas, tak boleh nafas dia ibu, rasa macam sakit lah dekat hidung. Tapi kalau baby dia tak boleh cakap lagi, so kita boleh tengok sendiri bila waktu dia tidur. Okay, bila waktu dia duduk saja-saja dia main ke apa, kita boleh tengok sendiri kat situ. Dia bernafas lebih laju daripada biasa. Okay, kita boleh skip Mamis kat IG. Alright. Okay, so Mamis, hari ni tajuk kita ialah simptom bayi selsema. So kita dah sampai ke simptom yang keempat dah hari ni. Okay, simptom kita yang keempat iaitu sukar tidur. Bila hidung tersumbat, kita sendiri pun yang dewasa, bila hidung kita tersumbat, kita bernafas ikut mulut kan, kita pun susah nak tidur. Sama juga macam bayi, dia pun mengalami kesukaran untuk tidur. Okay, dia akan kerap terjaga, terutamanya pada waktu malam. Ialah sebab hidung dia tersumbat, okay, hidung dia
kira tadi macam Cik Ana cakap, mucus banyak dekat saluran pernafasan dia membuatkan mengganggu dia punya waktu tidur tu sendiri. Okey, dia tak boleh nak tidur, dia tak boleh nak baring. Okey, mengganggulah waktu tidur dia macam tu. Okey, so yang kelima, yang terakhir, apa simptom sesama ni? Okey, yang terakhir ialah bila bayi ni kerap merengek. Bayi ni bila dia sakit, dia tak boleh bagi tahu kat kita. So apa yang dia boleh buat adalah menangis, dia boleh merengek untuk minta attention yang lebih daripada kita. Dia nak tunjuk yang dia tak sihat. Okey, menangis lah. Kalau kita boleh selalu tengok bayi yang sesama ni, dia tak mau duduk. Okey, ada je yang tidak nak merengek tu, tak kena ni, tak kena. Tu kita kena tengok. Kita boleh check simptom-simptom yang Cik Ana cakap tadi. Hidung dia berair ke, dia demam ke, okey, bernafas laju, sukar nak tidur. So last kali dia akan merengek lah. Dia menunjukkan kira macam protes dia kat situ. Yang dia tengah sesama sebenarnya ni. Okay, 5 simptom ni dia berkait antara satu sama lain. So kita boleh tengok mula-mula nanti dia sesama, lepas tu dia batuk, lepas tu dia boleh demam. Okay, nampak tak? Dia berkait antara satu sama lain. Jadi sesama ni dia selalunya dalam masa seminggu. Okay, selalunya simptom ni berlarutan dalam masa seminggu. Tapi kalau dia melebihi daripada 10 hari, okay, mamis kena cepat-cepat bawa jumpa doktor. Okay, bawa jumpa doktor untuk minta pendapat dan juga kira kita konsult dengan doktor untuk dapatkan ubatan ataupun dari segi yang lain. Kiranya kita kena konsult dengan doktor lah. Okay, kalau lebih daripada 10 hari, so maksudnya kat situ demam dia, sesama dia makin serius. So mamis kena awasi juga. Okay, kalau bayi ni dia demam panas, okay, 39 darjah Celsius ke atas, dia melebihi 39 darjah Celsius. Okay, dia bernafas laju, dia letih, dia nampak letih dan dia kurang menyusu. Okey, empat tanda ni adalah menunjukkan yang bayi ni dia mengalami sesama yang serius. Jadi kita kena pergi bawa jumpa doktor, kita kena rujuk doktor untuk rawatan yang lebih lanjut. Macam tu, sebab ada juga betul tradisional, tapi lebih baik kalau kita jumpa pakar untuk kita tanya rawatan apa yang boleh kita buat kat bayi ni, apa yang kita nak bagi dia makan ke, apa rawatan yang terbaik untuk mereka. Okay, sebelum dia semakin buruk. Mula kita nampak simptom ni, dia nampak macam apa orang kata, nampak macam normal saja, sesama saja. Tapi kalau kita tak take action, okay, selalunya dalam seminggu je lah sesama ni. Tapi kalau lebih 10 hari, kita bawa jumpa doktor, kita minta untuk rawatan lebih lanjut. Okay, kita tak biar dia berleretan dalam masa 2 minggu, 3 minggu. Tu lain lah. Kita takut nanti ada infection yang lain. Okay, mula-mula jangkitan biasa je, takut nanti jadi lagi serius. So kita tak nak macam tu. So kita nak yang terbaik untuk anak kita, untuk perkembangan dia juga, untuk kebesaran dia juga. Jadi mamis kena awasi 5 simptom ni. Okay, ni simptom 5 simptom bayi sesama. Okay, sesama pada bayi. Okay, so yang pertama tadi macam Cik Ana cakap, hidung berair, lepas tu dia demam. Okay, lepas tu bernafas laju, sukar untuk tidur dan last sekali merengek. So mamis kena tengok kat situ macam OST. Kalau nampak bayi ni macam lain je, sebelum ni aktif, kali ni nampak macam lemau je, macam kurang aktif, selalu nampak letih, hidung berair. Dengan cuaca yang sekarang ni, so mamis kena lagi alert. Yang mana mamis yang work from home, okay, kita tengok sama perubahan, kalau ada perubahan pada anak-anak kita. Okay, so mamis yang dekat IG. Okay, kita wave sikit. Okay, so mamis yang mana terlepas live kita
masa awal tadi jangan risau sebab kita akan post, okay, kita akan post balik live ni dekat IGTV. So nanti Mamis boleh tengok balik, okey, boleh tengok balik daripada awal sampai habis. Hari ni Cik Ana bercerita tentang simptom bayi sersema. Okey. So Mamis yang mana pernah mengalami ataupun Mamis yang nak share macam mana Mamis handle anak Mamis masa dia sersema, apa yang Mamis buat, tips daripada Mamis boleh share je dengan kita. Okey, boleh komen dekat bawah, boleh tinggalkan komen, boleh DM kita, boleh WhatsApp kita juga. Kita nak share dengan Mamis yang lain, kita nak acknowledge, bagi semua tahu tentang kepentingan, tentang kita punya kira macam awareness lah, supaya Mamis yang lain pun boleh ikut tips yang Mamis buat. Okay, so bukan kita saja, orang lain pun dapat juga ilmu yang sama, kita spread sama-sama. Okay, alright, so hari ni kita bercakap tentang simptom je dulu. Besok kita akan bercakap tentang punca. Punca bayi ni sersema. Kalau Mamis nak tahu apa punca-punca yang menyebabkan bayi ni sersema, kita join live esok, okay, pada waktu yang sama insya-Allah. Kalau ada perubahan nanti kita akan update. Okay, so yang mana Mamis yang nak share dengan kita apa-apa, yang nak DM kita, WhatsApp kita, kita terima. Okay, boleh je DM kita semua. Okay, so hari ni kita punya live simptom bayi sersema sampai sini saja. Besok kita jumpa lagi untuk live tentang punca pula, punca bayi sersema. Okay, so sampai sini saja live hari ni. Kita jumpa esok. Okay, bye, Assalamualaikum.